hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sekali lagi diizinkan Allah kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa keberkatan dalam kehidupan kita. Allah selesaikan segala masalah-masalah hidup kita. Allah bagi kita peluang lagi untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki akidah kita, untuk menambah baikkan lagi ibadah kita, dan untuk membaiki akhlak kita supaya ketiga-tiganya dalam keadaan yang terbaik sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya nanti kita bila dicabut nyawa, kita dalam keadaan yang terbaik akidah kita, terbaik ibadah kita, dan terbaik akhlak kita. Barulah kita dapat keredaan Allah Taala. Dan dengan itu kita harap untuk mendapat selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, malam ini kita baca hadis yang keberapa? Ke-38. Baik. Pulang kepada tujuan aja. Saya ngikut je. Nak cepat habis kan bawa ke hadis ke-42. Habis. Ke-38. Pahala yang berterusan. Kita tak nak pahala kita terhenti, nak berterusan. Walaupun kita sudah padam, pahala masih terus mengalir kepada kita. Kita nak macam tu. Biar berterusan pahala tu sampai hari kiamat. Macam mana nak dapat? Kita baca sama-sama insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Hadis ini masyhur benar ya, dalam bentuk-bentuk apa riwayat yang lain pun ada bentuk tapi maksudnya serupa je. Ya. Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min salas. Tengah hadis kata illa min salasatin. Apalah, mana-mana pun apa. Asalkan maksudnya sama. Ya. Illa min sadaqatin jariyatin, kata setengah hadis ya. Illa min sadaqatin jariyatin. Yang ini tak ada, sadaqatin jariyah saja. Au ilmin yuntafa'u bih, itu biasa. Yang ada yang lain-lain pun bunyi itu juga. Au ilmin yuntafa'u bih. Au walidin salihin yad'u lah, atau anak-anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua ibu bapa. Bila kita dah padam esok, tak ada lagi sumber pahala. There is no other avenue to benefit from except three things. Faham-faham ni dah ada dah mai. Faham kan ni? Kalau tak faham kenapa tak ngaji sekolah putih kemarin? Ya. Tak ada jalan lain nak dapat pahala kecuali tiga tempat. Tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga anak-anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Ini tiga je sumber pahala kita apabila kita padam. Belum padam banyak, baca Quran dapat pahala, iktikaf dalam masjid kejap ni dapat pahala. Lagi menuntut ilmu ni dapat pahala, saya ngajar pun mudah-mudahan dapat pahala. Apa saja kita buat jadi sumber pahala kalau tengah hidup ni. Whatever you do, ada jadi jalan pahala, ada jalan untuk mendapatkan pahala. Apa saja, tapi semasa hidup ni lah. Buat apa pun dapat pahala. Menguat dapat pahala, mamam dapat pahala. Lagi? Apa lagi? Bosin dapat pahala, pun dapat pahala. Tahu ke dapat pahala. Ikut cara Islam adalah pahala. Ya. Apa saja kita buat, semua ada jadi sumber pahala. Tapi bila dah mati habis, baca Quran dah tak ada lagi dah, sembahyang dah tak ada dah, puasa dah tak ada dah, zakat apa nak zakat pun orang lain yang zakat pula, kita tak dapat pahala dah. Pahala zakat dah tak ada lagi. Pahala baca Quran tak ada dah, pahala selawat tak ada dah. Habis sumber pahala tu. Tak ada jalan lagi kita nak dapat pahala kecuali tiga.
Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah apa artinya? Sedekah itu lama kegunaannya. Kita sedekah tu lama kegunaannya. Sampai kalau dia sampai hari kiamat ada benda yang kita sedekah tu boleh dipakai manusia lagi, selama itulah dapat pahala. Sampai hari kiamat pahalanya dapat selagi mana digunakan. Contohnya masjid kita ni ada saham kita untuk membangunkan masjid ini. Umpamanya kipas angin tu, selagi kipas angin tu berjalan, orang yang menderma untuk kipas angin tu, selagi itulah dapat pahala. Sampai hari kiamat selagi berfungsi kipas angin tu. Tiang ni, siapa menderma untuk buat tiang ni, selagi ada tiang ni, selagi itulah dapat pahala bagi orang yang menderma tu. Sebab itu kita nak sedekah biar yang lama tahan benda yang kita sedekah tu. Jangan asal nak sedekah pisah. Asal nak sedekah pisah. Asal nak sedekah pisah. Anak kita lulus UPSR 5A pisah. Dapat PT 3 8A pisah. Dapat SBM 10A pisah. Dapat matrikulasi pisah. Dapat masuk universiti pisah. Lulus universiti pisah. Dipinang dia orang pisang. Pisang sesaja. Ingat dia orang masjid ni beruk agak ni makan pisang. Biarlah benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang lama tahannya, itu namanya sedekah jariah. Siapa nak sedekah jariah, bagi kat saya, insya-Allah sampai kepada Kota Raja. Tahu mana Kota Raja? Dah tak tahu mana buatnya. Insya-Allah dia tu ada sekolah, ada tahfiz di situ. Insya-Allah sampai. Sekarang ni mereka sedang ada projek untuk membina surau yang harga entah berapa juta harganya. Di bawah pengarahnya bernama Ustaz Azhan namanya. Saya pernah minta dengan tuan-tuan ni, Kota Raja ni pernah bawa sijil. Ada lagi sijil tu, kalau tak jumpalah saya. Ataupun bagi duit aja senang, insya-Allah sampai. Saya rasa saya pun dah tak berapa ratus ribu dah menyumbang, bukan saya duit saya, menyampaikan duit sumbangan tuan-tuan dan membuat untuk Kota Raja tu. Kalau setakat 100,000 tu insya-Allah sampailah. Tapi kalau dah 2.6 bilion taklah. Kalau setakat 100,000 tu sampai lagi. Inilah patutnya kita sedekah jariah. Selagi ada kegiatan di Kota Raja tu, selagi itulah pahala untuk mengalir pada kita. Walaupun kita dah tak ada, kita dah padam, masih mengalir lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Belum baca lagi ni, bangun nerang baru. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu tandanya ada 6. Ilmu banyak. Ilmu nari, ilmu menyanyi, ilmu mencuri pun ilmu, ilmu karaoke pun ilmu caca pun ilmu boxing pun ilmu gusti pun ilmu main bola pun ilmu banyak. Tapi yang memberi manfaat tandanya ada 6. Yang pertama, lagi dia pandai, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Itu arti yang manfaat itu. Lagi pandai, lagi takut. Lagi pandai, lagi takut. Lagi pandai, lagi takut. Manfaat tu. Kalau lagi pandai, lagi ego, lagi pandai, lagi sombong, lagi pandai, lagi takabur, lagi pandai, lagi menghinakan orang lain, itu maknanya ilmu itu tidak memberi manfaat bagi. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal ratus-ratus ribu hadis, lagi banyak hadis dia hafal, dia mengecik-ngecik orang lain. Dia tak hafal tahunya. Tu tak ada yang memberi manfaat dalam ilmu itu. Kita nak lagi dia pandai, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan di sini dalam masjid ni dah tamat kitabnya. Hidayatul Salikin sudah tamat ke belum? One more time, sudah tamat ke belum? Atai takkan tak tahu. Atai kalau tak tahu juga, kenapa? Mun tak pernah dibuka. Dah tamat tu terus simpan gitu aja. When was the last time you opened that kitab, Hidayatul Salikin? When was the last time? 5 years ago. Kerana saya tamat itu rasa-rasanya 5 tahun sudah ada, lebih 5 tahun sudah tamat. Di situ ada 6 tanda ilmu yang memberi manfaat.
Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat itu tandanya. Apa tandanya yang kedua? Kurang gemarnya kepada dunia. Kurang gemarnya kepada dunia. Dia tak gemar dengan dunia. Dunia ni maksudnya sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi akhiratnya. Itu dunia itu. Ilmu menari ada manfaat tak untuk akhirat? Ilmu mencuri ada manfaat tak untuk akhirat? Ilmu sihir ada manfaat tak untuk akhirat? Malah dapat dosa dapat. Dia kurang gemarnya pada dunia. Kalau benda itu tak ada kena-mengena dengan akhirat, dia tak nak. Tapi kalau dalam dunia ni dia belajar ilmu keduniaan tapi ada manfaat untuk akhirat, yang itu bukan dunia namanya, itu namanya akhirat. Dia belajar membaiki motosikal. Dia belajar membaiki motosikal. Bila dah pandai, dia berkhidmat untuk masyarakat Islam keliling Pekalan Penggol ni. Itu dunia ke akhirat? Itu namanya akhirat, bukan namanya dunia. Dia belajar memasak. Dengan itu dia pandai masak. Bila pandai masak, suaminya sedap makan. Suami sayangkan dia. Itu dunia ke akhirat? Itu akhirat namanya. Yang dunia ni tak ada kait-mengait dengan akhirat. Apa sajalah dia buat, tak ada kena-mengena dengan akhirat. Itu ilmu dunia namanya. Seperti apa? Ilmu dunia apa? Seperti berjoget. Lagi? Seperti karaoke. Seperti apa? Main bola. Dia main bola. Dia ya. Mana kira Jamil ya? Bukan saya ya, dia ya. Main bola. Tak ada apa faedahnya untuk dunianya. Dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Kalau ada pertembungan antara aktiviti dunia dengan aktiviti akhirat, dia pilih yang mana? Dia pilih akhirat. Kalau ada majlis ilmu di masjid ini, di samping itu ada majlis karaoke di sebelah ni, dia pergi yang mana? Dia pergi majlis ilmu ke pergi majlis karaoke? Di majlis ilmu. Dia kuat, lebih gemarnya kepada akhirat daripada dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, dia kenal aib dirinya, dia kenal kelemahan dirinya, dia kenal kekurangan dirinya, dia kenal kelemahan dirinya. Itu yang keempat. Dia tahu apa yang dia lemah. Dia lemah daripada membaca Quran. Dia pun belajar lah supaya dia nanti pandai membaca Quran. Dia lemah dalam hafalan. Kalau banding dengan Ustaz Wahab, dia jauh benda bezanya. Kadang-kadang dia kuliah pun tak habis. Berpusing-pusing tak punya habis. Maka dia cuba memperbaiki dirinya. Dia tahu kelemahan dirinya. Kita hari ini tahu kelemahan orang lain aja. Kita tak sedar kelemahan kita. Saya tahu kelemahan orang lain, tapi saya tak tahu kelemahan saya. Itu kita hari ini. Ya ke tak? Ya ke tak? Am I right or wrong? Am I right or wrong? Tanya. Dia berapa pandai right? Jadi kita hanya tahu kelemahan orang lain je. Kelemahan kita tak tahu. Tapi ilmu yang memberi manfaat tu, dia tahu kelemahan diri dia. Aku ni kedekut, aku ni bakhil benar. Maka dia akan cuba mengatasi kebakhilannya tu. Aku ni benar, belajar tak mau dapat, belajar tak mau dapat. Maka dia sungguh-sungguh mempelajari, lebih ikhtiar dia untuk mendapat. Aku ni hafalan Quran benar, maka dia pun mula menghafal ayat-ayat Quran. Aku ni tajwid tak kerti lagi, aku tak pernah mengaji tajwid pun. Dia pun belajar ilmu tajwid, jumpa dengan Ustaz Wahab, jumpa dengan Imam Li, belajar tajwid dan sebagainya. Itu dia tahu kelemahan dirinya. Aku ni pemarah, perampui, apa banyak? Dia ikhtiar supaya jadi orang yang penyabar. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenal ke tak tipu daya syaitan? Saya dah banyak kali dah cerita sini. Syaitan gemar ke tak kita ngaji malam ni? Gemar ke tak? Ada, dia cuba tak nak mengkacau supaya kita tak tertumpu kepada pengajian malam ni? Ada tak senjata bawahnya? Nombor satu senjata apa bawahnya? Ya Allah, nombor satu apa senjata bawah ni? Mana ada orang sana?
Apa senjata bawa nama? Ha? Celak. Celak bubuh tang mana? Tang mata. Bila kena celak syaitan apa jadi? Mula nak nganggu aja. Tengok ni. Itu dah kena celak syaitan tu. Ada tak belakang-belakang tu dah kena? Ya. Orang yang nyando-nyando tu. Tengok nyando-nyando tu. Ada tak? Tengah ngangguk ke dah? Ya. Itu dah kena celak syaitan tu. Kalau tak berjaya celak tu, dia fras ke syaitan tu. Fras ke dah? Dia give up kan? Tidak, dia akan cara bawa senjata yang lain. Apa senjata bawanya? Lambat, belum lagi. Belum tongkat dia buat apa sebelum tongkat? Dia buat apa? Udah dia betul dah tu lah. Di mana? Bubuh tang mana? Tang bibio. Gincu bubuh tang bibio. Dia kena gincu syaitan tu, mulalah apa? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ustaz ngajar dalam dewan, dia ngajar di luar. Ada ke tak? Lantak lah, marah-marah lah. Saya menyuruh duduk luar. Orang majlis ilmu, dia lagi dekat dengan Tok Guru, lagi berkat. Ini dah, duduk di luar, sembang, apa cekik? Baik balik senang. Lantak lah, marah-marah lah. Mana buat dia? Kalau ada lah. Kata tak apa cekik datang ke masjid pun. Itu dia. Orang tua yang ngajar punya tu lah je. Minta maaf lah mana buatnya. Jadi itu siapa yang nyuruh tu? Setan yang nyuruh. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Cerita pula tu. Cerita hari dunia pula tu. Malam tadi siapa menang Selangor kan Kedah kata. Menang Selangor kata. Kalah Kedah kata. Padahal lantak lah siapa menang siapa kalah. Jangan cerita buat apa. Lantak lah siapa kalah siapa menang. Menang Selangor siapa menang pun. Saya pun tak tahu. Selangor ke Kedah menang? Tak tengok pun. Selangor menang. Ustaz pun tahu nampak. Selangor yang menang. Lantak lah. Kita dapat apa? Demo dapat dia menang. Kita dapat apa? Begitulah. Itu kerja siapa tu? Kerja syaitan. Yang ketiga, kalau ini tak jalan, dia perhatian juga kepada tuan guru. Tuan guru ngajar, dia dengar betul-betul. Tak ada cakap, tak ada sembang. Dia bawa pula apa? Senjata yang ketiga. Apa bawanya? Tongkat. Dia bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya tak mana? Tang lutut. Lagi? Tang bahu. Lagi? Tang siku. Sendi-sendi gitu. Habis dia ketuk-ketuknya. Pam dia ketuk-ketuknya. Itu yang mula-mula berselemput, betul bersilap, betul selemput balik, betul bersilap lah. Rasa-rasa nak melunjur depan ustaz, segan pula ustaz. Ada. Sudahnya dia bangkit. Bangkit apa banyak? Nepuk perutnya. Bahasanya apa tu? Bahasanya apa tu? Sakit perut tu. Dia pun keluar. Bila keluar dia capai motor situ, soloknya sampai luar pagar. Bila sampai luar pagar baru dia startnya. Bila start dia pun balik. Berjaya ke tak syaitan? Berjaya. Malam ni tengok mana berjaya ke tak syaitan malam ni. Itu kan. Itu dia kenal tipu daya syaitan. Itu nombor berapa tu? Nombor 5. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang merosakkan pahala ibadahnya. Dia semayang tak dapat pahala. Dia baca Quran tak dapat pahala. Dia ngajar tak dapat pahala. Dia belajar tak dapat pahala. Mengapa? Apa yang merosakkan pahala ibadah? Yang besarnya 2 perkara. Yang pertama ujub, yang kedua riak. Itu 2 perkara yang merosakkan ibadah, pahala ibadah. Yang pertama ujub. Apa ujub? Apa arti ujub? Heran diri. Itu artinya ujub. Handai aku ni. Itu ujub itu. Ini boleh berlaku kepada ustaz-ustaz, boleh berlaku kepada qori-qori, boleh berlaku kepada tok imam, boleh berlaku kepada ketua-ketua jabatan dan sebagainya. Itu ujub. Dia herankan diri dia. Handai aku ni kata. Macam Isyak kan. Ustaz Wahab jadi imam, dia jadi imam. Mun dibacanya surah apa?
surah Al-Waqi'ah ke bahasanya ya. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah. Ya, itu zahirnya. Tapi dalam hati itu andai aku seorang aja dalam masjid yang hafal surah itu, yang lain siapa pun tak hafal. Udah jadi apa tu? Jadi apa tu? Jadi ujub. Ujub tu artinya cakap kitanya apa? SS. Apa SS? Syok sendiri. Itu SS. Habis pahala ibadah. Kalau dah ujub habis pahala ibadah. Yang kedua riak. Riak tu syirik kecil kata Nabi ya. Aku yang aku takutkan kamu, lebih aku takut berdajjal ialah syirik yang kecil. Ditanya sahabat, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dikatakan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Jawab baginda, ar-riya'u. Riya itu syirik kecil. Dia tidak kafir. Syirik ni kafir tak, tapi syirik kecil tak kafir. Cuma dia bukan cuma, tapi dia berdosa besar. Bukan cuma, kalau cuma tu artinya seolah-olahnya boleh lah riak ni. Ya, dia berdosa besar. Tapi tidak kafir. Tidak seteruk macam jadi orang kafir. Tapi dia berdosa besar selagi dia riak. Berarti riak tu membuat atau meninggalkan suatu ibadah bukan kerana Allah. Kalau dia buat tu bukan kerana Allah, itu riak tu. Dia ngajar bukan kerana Allah, hendakkan pujian, hendakkan penghargaan, hendakkan apa lagi? Hendakkan envelope lepas nikah. Tak ada datang Imam Li yang lepas laku malam ni. Tak ada envelope malam ni macam. Itu riak tu namanya ya. Patutnya tuan-tuan, puan-puan datang tuk guru malam-malam dia test di semalam. Tahu test, tu saya bagi envelope semalam. Tengok bulan depan datang ke tak? Kalau ada je alasan minta maaf dia, demam dia, itu ada lah sebab ya. Test ikhlas ke tak? Macam malam ni. Tu saya bagi macam. Udah. Tengok bulan depan datang ke tak? Ya. Kalau dia datang juga maknanya dia ikhlas tu. Ya. Kalau tidak tak ikhlas lah namanya itu. Ya, itu namanya riak. Bila bukan kerana Allah itu namanya riak. Kerana nak puji, kerana nak apa-apa selain daripada Allah ya. Kalau nak mencari keridhaan Allah itulah baru dia ikhlas semata-mata kerana Allah. Ya. Allah perintah suruh ikhlas ke suruh riak? Suruh ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah lagi mukhlishina lahuddin kata Allah. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepadanya dengan ikhlas dan semata-mata kerana agama. Itu yang membatalkan pahala ibadah. Bila ada 6 perkara itu artinya ilmu yang beri manfaat itu. Yang ketiga anak-anak yang soleh, yang kerjanya mendoakan ibu dan bapaknya, mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh dia tak lepas mesti mendoakan kedua ibu dan bapaknya. Dan dia tak pernah pula derhaka kepada kedua ibu dan bapaknya. Itu anak yang soleh. Kerana Allah perintah kamu itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kata Allah. Kamu diwajibkan supaya tidak menyembah yang lain melainkan dia siapa? Allah. Iyahu dia, melainkan dia. Dan kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Surah Isra. Sekiranya salah seorang daripada mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, maka jangan kamu kata kepada kedua mereka perkataan uf pun tak boleh. Uf tu ucapan bantahan yang paling lembut, yang paling the mildest form of protest. Uf, itu cakap Arab. Cakap Melayunya apa? Mak ni, lebih-lebih orang tua ni, lagi lah ya. Jangan sekali-kali berkata uf kepada ibu dan bapa. Wala tanharhuma. Apa artinya? Jangan kamu tengking-tengking mereka. Jangan kamu tengking-tengking mereka, herdik-herdik mereka. Ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada kedua mereka dengan perkataan yang mulia-mulia, yang lembut-lembut.
Bukan tak boleh cakap kuat. Boleh cakap kuat. Kerana bapak tu dah pekak. Boleh dia cakap kuat? Boleh. Tapi cakap kasar boleh? Ada beza tak cakap kuat dan cakap kasar? Ada. Ya, orang yang bercakap ni dah pekak tau. Nak cakap dengan dia kena kuat sikit. No. Kena kuat. Kita tak dengar. Kerana dia memang keturunan orang pekak tau. Orang cakap ni. Dia keturunan orang pekak. Tok dia tu nombor 1 pekak. Namanya apa? Kuis perdana. Tok dia tu namanya apa? Namanya Ibrahim juga. Kenapa? Pekak juga tu. Paling pekak. Jadi kalau bercakap dengan dia kena kuat lah. Tapi sekarang ni dah tak ada lah. Sekarang cucunya nurut. Cucu yang begitu juga. Udah tak dengar. Cakap sikit-sikit tak dengar. Nak cakap biar kuat. Kuat tak apa. Tapi jangan kasar. Jangan kasar sampai menyinggung dia. Kita dengan mak kita mau begitu je. Cakap kuat tak apa. Dengan ayah kita mau begitu. Cakap kuat tak apa. Cuma jangan kasar. Kalau ngajak makan apa? Ayah, marilah makan. Itu kasar ke kuat? Itu kasar ke kuat? Itu kuat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau ayah, lekatlah orang dah nunggu ni. Betul. Itu kasar. Ada beza antara kasar dengan kuat. Jadi kalau anak yang soleh tu dia sentiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Cukup waktu dia semayang. Lepas semayang dia berdoa. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan seumpamanya. Cara lain boleh tak? Boleh. Allahumma ghfir lana zunubana wali abaina wali ummahatina wali ikhwanina wali jaddatina. Macam-macam boleh ya. Mendoakan bagi kedua ibu dan bapaknya. Artinya kalau semayang pun tidak bila nak mendoakan untuk kita. Kalau anak tu tak semayang, tak erti nak semayang pun bila dia nak mendoakan untuk kita. Coba tuan-tuan dan puan-puan pejam-pejam mata kejap ni. Close your eyes and imagine your children at home. Agak-agaknya kalau kita padam malam ni, boleh dah anak kita yang lelaki itu menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah kita. Udah diam belakang. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, mengapa? Who is at fault? Kita ke dia? Itu sebab kita dapat anak ni bukannya anugerah dari Allah. Anak ni apa? Anak ni apa? Amanah dari Allah. Kena didik dia mengikut cara Islam. Udah kita didik tak jadi juga, itu baru kita serah kepada Allah Ta'ala. Cara mendidiknya macam nak bermula dari kecil lagi. Dalam buayan lagi dididik dia supaya mengenal Allah Ta'ala. Kita mendodoikan dia tu, dodoikan ikut cara yang dikehendaki oleh Islam. Dodoikan dia tu dengan lagu-lagu yang mengandungi kalimah syahadah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ataupun nak berlagu boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti dia bila bersuara dengan kalimah itu, dia akan bertanya, Mak, Allah tu siapa? Muhammad tu siapa? Senang kita jawabnya. Ini tak. Bila mendodoikan anak tu apa? Bulan mengambang, Pak Ngah dah balik. Itu sebab lagi tak mengambang bulan, Pak Ngah tak balik-balik. Bukan tuan-tuan ni kan nyolong mata dengan saya ya. Tuan-tuan tak ada begitu. Jadi kalau dapat anak dilatih mereka agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Itu amanah dari Allah Ta'ala tu. Anak-anak tu adalah amanah dari Allah Ta'ala. Kena didik, kena latih. Sebab cukup umur 7 tahun apa buat? Cukup umur 7 tahun apa buat? Perintahkan mereka dengan sembahyang. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan mereka dengan sembahyang setelah mereka berumur 7 tahun. Wa aqribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Apa katanya? Pukul mereka yang meninggalkan sembahyang setelah berumur 10 tahun. Dah umur 10 tahun, 10 tahun hijrah ni tau.
Kira-kira dalam 9 tahun lah. Kalau tahu masih pukul kalau tak sembahyang. Ada pernah pukul anak-anak tak sembahyang tak? Ya, saya ada. Itu sebab kalau anak-anak saya sekarang ni, kalau depan saya tak berani ninggalkan sembahyang. Belakang saya mana saya tahu kan, ini ambil dia dah besar-besar belakang. Dah beranak-beranak, mereka pun dah beranak. Saya pernah pukul seorang anak saya tu pasal tak sembahyang subuh. Itu pun bukan dia tidur rumah saya, dia tidur rumah lain. Bila ditanya kamu subuh tak sembahyang dah, tidur apa tu? Pang bagi saya. Sampai kenari ingatnya. Sampai kenari jadi joke tu lah, dari jadi bahan ketawa. Ingat tak betul kena pukul kata dia adik-adiknya. Abah pukul tu, kamu ni marahnya dia. Jadi bahan ketawa kan. Tak berani mereka meninggalkan sembahyang. Ini dah umur 25 baru nyuruh. Dijegenya kita balik udah tak berani. Ya tak? Mat, pergilah masjid. Orang dah azan ni dia. Udah tak berani. Udah tak berani dia. Sekali itu lah negol, betul tak tegol kita. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan cek agak-agak kalau kita padam boleh tak anak kita tu yang tua tu yang lelaki tu menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah kita. Atau sekurang-kurangnya dia menyertai sembahyang jenazah kita tu. Ada tak anak-anak ketika bapaknya disembahyang oleh orang lain, dia duduk di bawah pokok jambu? Ada ke tak? Ada tak dia duduk bawah pokok manggis? Tak mau menyertai. Ada seorang anak, ini cerita benar ni cerita benar. Ada seorang anak dia lulus Amerika betul. Dulu Amerika. Tiba-tiba ayahnya mati. Bila mati ayahnya, dia jemputlah orang dakwah pada ketika itu. Jemput orang dakwah untuk mengendalikan jenazahnya. Mereka pun pergilah ke rumahnya. Dimandi kalau dah dekat nak sembahyang tu dikapan. Kalau udah dikapan masing-masing anak-anak tu panggil lulusan Amerika punya kelulusan ni. Tahu? Marilah cik, tengok bagi kali terakhir ayah encik ni. Buka apa tu? Apa jawabnya? Udah jenuh dah. Dah jemu dah kata. Jemu dia tengok ayah ni. Anak apa itu anak yang soleh ke apa tu? Anak yang derhaka. Itu sebab Allah sebut dalam Quran apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa artinya? Tanya sebab. Apa artinya? Innama sesungguhnya amwalukum apa? Harta-harta kamu wa auladukum dan anak-anak kamu adalah fitnah bagi kamu. Nanti di akhirat besok anak-anak tu akan mendakwa ibu bapa ni tahu. Ya. Ini hadis-hadis dalam kitab Muhimmah nama kitab. Siapa ada kitab Muhimmah tahu lah itu hadis ya. Ada seorang bapa dia rajin beribadah. Bila dah mati ditimbang amalnya banyak pahala kurang dosanya. Dah pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, pahala ngaji Quran, pahala bantu orang dan sebagainya. Macam-macam pahalanya. Maka dia dibenarkan Allah untuk berjalan di atas titi siratul mustaqim untuk menuju ke syurga. Dia pun berjalan atas titi sirat. Dia berjalan, jalan, makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju. Ya. Nampak dia ke syurga tengah perjalanan tu. Lagi laju lah dia nampak syurga tu. Nampak bidadari melambai-lambai. Come to me my darling, kata bidadari. Dia minta kerti komputer kan? Come to me my darling, come to me Abang Wahab katanya. Tapi yang tadi bukan Abang Wahab tau, orang lain. Dia nampak bidadari melambai-lambai dia. Nampak dia malaikat-malaikat yang menunggu di syurga tu. Nampak dia makanan-makanan yang di syurga tu. Nampak dia apa? Kenderaan-kenderaan yang menunggu di syurga. Rupanya bukan untuk dia. Dia nampak syurga tu aja. Tiba-tiba tengah berjalan tu dengarnya suara dari bawah. Di bawah titi siratul mustaqim tu ada apa? Ada apa? Sekali lagi, ada apa? Ada neraka. Berapa neraka tu? 7 neraka di bawah tu. Neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Saqar, neraka Sa'ir, neraka Khutamah, lagi satu neraka Hawiyah, lagi satu neraka Lazah. 7 neraka. Menunggu tengangnya je dia di bawah tahu. Dengar suara dari bawah. Ya Allah, tahan pemuda itu, jangan bagi dia masuk ke dalam syurga ya Allah, kata. Dia pun terhenti. Siapa pula ngacau daun ni, kata. Tahu ngacau daun? Siapa pula ngacau daun ni, kata. Katanya mengganggu perjalanan aku ke syurga lah.
Ya. Dia nampak balik syurga. Dia pun berjalan. Kali ini lebih laju lagi jalannya. Dengar pula kali ini suara chorus. Tahu chorus? Ya Allah, tak tahu nama chorus. Ha? Dia ada solo, ada chorus. Chorus apa? Ramai-ramai. Orang nyanyi ada tak chorus? Ada tak solo? Ini bukan solo, chorus. Ramai-ramai. Ya Allah, kata dia suara dia. Ramai-ramai. Jangan bagi pemuda itu masuk ke dalam syurga, ya Allah. Tahan dia. Jangan bagi dia masuk syurga. Kami adalah isteri dan anak-anaknya. Dia dalam dunia dulu tak pernah mengajar kami untuk mengenal kamu. Tak pernah mengajar kami untuk semayang. Tak pernah mengajar kami untuk baca Quran. Tak pernah mengajar kami melakukan kebaikan. Tak pernah dibiarkan kami itu tak puasa Ramadan. Dibiarkannya kami tidak menutup aurat. Dibiarkannya kami melakukan maksiat. Dia tak pernah membantah perbuatan kami. Lalu Allah utuskan malaikat untuk menahan pemuda itu. Malaikat pun datang, ya, datang dari depan. Dia pun tahan. Astung, katanya. Tahu Astung? Astung tu bukan cakap Arab. Astung tu cakap Jerman. Zaman Hitler dulu, tahu? Dia tak pernah dengar ke cerita dalam Hitler ni? Astung, katanya. Berhenti, katanya. Zaman Hitler dulu. Bila askar Jerman tu menahan orang tu sebutnya Astung, katanya. Maka orang pemuda tadi pun terhenti. Lalu Allah tanya, betulkah mereka ini isteri-isteri dan anak-anak kamu? Di akhirat besok boleh ke nipu? Boleh ke nipu? Tak boleh. Apa jawabnya? Betulkah kamu tak pernah ajar mereka mengenal aku? Kata Allah. Apa jawabnya? Udah pandai nampak. Baru sekali dengar dah pandai. Kata. Betulkah kamu tak pernah suruh mereka melakukan ibadah kepada aku? Apa jawab? Betulkah kamu biarkan mereka untuk melakukan maksiat? Apa jawab? Semua Oleh kerana kecuaian kamu, kata Allah, maka kamu tak layak masuk ke dalam syurga. Maka segala pahala ibadah kamu serahkan kepada isteri dan anak-anak kamu. Itu jadi fitnah tadi tu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah tadi. Itu jadi fitnah ya. Segala pahala kamu serahkan kepada isteri dan anak-anak kamu. Dan dosa-dosa mereka kamu pikul. Kamu pikul dosa-dosa mereka. Rupanya tak cukup, pahala itu tak cukup bagi mereka untuk memasuki syurga. Dan dosa mereka lebih terpaksa ditanggung oleh mereka pun tak dapat bagi pada ayahnya semuanya. Jadi ketiga-tiganya masuk kamu ke dalam neraka, kata Allah. All the three of you go to hell. Allah tak erti cakap mutik ke? Semua tiga-tiga orang tu masuk dalam neraka. Apa kata Allah? Zuqu azabal hariq. Kata Allah, rasakan kamu azab aku yang amat pedih. Ini kalau kita gagal mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ya, kalau adalah anak-anak yang soleh, mereka itulah nanti yang akan membantu ibu dan ayahnya masuk ke dalam syurga. Itu anak yang soleh. Walidin salihin yad'ulah. Awalidin salihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua ibu bapa. Sebab itu saya doa saya, tuan-tuan dan puan-puan, nak ikut-ikut idak-idak lah ya. Ya, di antara doa saya, Allahumma a'tina rizqan jadida. Ya Allah, sentiasalah beri kepada aku rezeki yang berterusan, yang sentiasa diperbaharui. Wa umran tawila, dan umur biar panjang. Sekarang ni kira panjang ke dah ni? Kira panjang dah tu, dah 73 tahun dekat 74. Okey dah tu. Maknanya dikabul Allah dah. Dikabul oleh Allah Taala. Wa umran tawila wa malan katsira. Apa tu? Apa tu? Harta yo banyak. Saya tak ada banyak benda kata, tapi ada lah kata. Tokoh ada tau. Ada dua belum tokoh tu. Ada lah kata tu, tapi tak ada banyak. Rumah ada. Wah, apa nama lagi? Wa malan katsira. Wa khairan qariba. Yang baik-baik itu biar dekat. Wa khairan qariba. Yang baik-baik itu dekat kepada aku. Ya. Itu sebab majlis ilmu saya boleh katakan entah berapa kali sehari. Itu yang baik-baik belaka tu. Biar dekat, biar hampir. Ya. Wa syarran ba'ida. Apa artinya? Yang jahat-jahat tu biar jauhkan. Yang jahat-jahat tu. Apa sajalah benda yang jahat-jahat. Rasuah jauhkan, pencurian jauhkan, penyelewengan jauhkan.
Lagi apa? Apa sajalah yang jahat-jahat itu semua dijauhkan. Setakat ini rasa saya lah dikabulkan Allah lah doa saya. Yang akan datang wallahu alam lah, yang sudah-sudah. Ya, wa syarram ba'idah. Lagi wa waladan salihan fa'idan fid dunya wal akhirah. Itu saya tambah sendiri tu. Ya, wa waladan salihan fa'idan fid dunya wal akhirah. Yaitu anak-anak yang soleh yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Anak-anak saya tak adalah berjaya benar-benar, tapi tak adalah minta minta sedekah, tak ada lagi, ya. Tak ada mau tempurung tepi jalan, tak ada lagi. Tapi tak adalah berjaya benar. Bukanlah semuanya jadi menteri, semua jadi doktor, tak ada. Tapi sekurang-kurangnya tak ada dia menyusahkan mak bapaknya. Tak ada mau tempurung tepi jalan, duduk tepi depan simpang tu, tolong kami, bantu kami melepek sagu anak Haji Ibrahim. Tak ada. Setakat inilah, esok tak tahu. Kalau ada jumpa seorang habis itu, tak tahu lah saya. Setakat ini tak ada habis itu. Maknanya Allah kabul ke tak? Allah kabulkanlah, ya. Bukanlah berjaya benar dah, tapi tak adalah menyusahkan kedua ibu bapaknya. Setakat ini, setakat nak mamam tak ada menyusahkan kedua ibu bapaknya. Lagi wa amalan makbulan, amalan biar dimakbulkan. Amalan tu biar dimakbulkan. Apa saja semayang kita biar diterima Allah Taala. Ya. Apa tanda semayang diterima Allah Taala? Dia tidak melakukan maksiat. Bila dia semayang tak ada buat maksiat lagi dah. Orang semayang tak ada ambil nombor ekor lagi. Orang semayang tak ada mengumpat orang lain. Orang semayang tak ada nyemur kain ketang dada, dah pandai nampak. Dia tak ada nyemur kain ketang dada. Ustaz tak tahu apa ketang dada ni. Ya. Itu orang dah semayang. Jadi maknanya amalan kita tu dimakbulkan Tuhan. Mudah-mudahan saya rasa lah betul ya. Kerana semayang itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu keji, mungkar itu yang maksiat. Ya. Mudah-mudahan ya wa amalan makbulan. Itu wa tijaratan lan tabur. Apa artinya? Perniagaan yang tidak rugi-rugi. Tuan-tuan dan perempuan, saya ada berniaga tahu. Tuan-tuan tak tahu saya berniaga apa? Saya berniaga kitab. Ya. Kedai saya tu ada di kampung. Tutup manjang tapi laku juga. Tak ada bengkerak pun. Dah berapa tahun dah? Jadi maknanya doa kita tu dikabulkan oleh Allah Taala. Setakat inilah akan datang wallahu alam. Setakat ini memang dikabulkan oleh Allah Taala. Ya. Semua permintaan itu dikabulkan oleh Allah Taala. Tapi kena ikutlah adab-adab berdoa. Ini ada orang tak nak berdoa langsung. Ada tak apa itu? Lepas salam action berbenar ke? Tak nak minta dengan Allah Taala. Ya. Lepas salam tak nak berdoa bersama-sama dengan jemaah. Ada tak orang apa itu? Ada. Ya. Sedangkan meninggalkan doa adalah satu maksiat tu. Tarkud doa al-maksiyatu, kata Nabi. Tarkud doa maksiyatun. Kalau tadi al tu ada maksiyatun. Tarkud doa, meninggalkan doa adalah satu maksiat. Kalau dia seorang-seorang berdoa, tak apalah, ini dah juga. Ya. Langsung tak nak berdoa. Ya, benci benar ke? Getik benar ke nak berdoa tu? Getik benar ke buat aku janji dengan Allah? Lepas salam, lepas salam. Ada tak orang begitu? Apa salahnya tunggu kejap? Tu imam tengah wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Getik benar kena buat aku janji dengan Allah. La ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdah. Apa itu wahdah? Esa, satu, tunggal. La syarikalah. Apa artinya? Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Kerajaan yang kekal, kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Kerajaan lain kekal ke tak? Tak kekal, ya. Macam mana kuatnya pun tak kekal. Napoleon Bonaparte itulah kuatnya, tapi kalah juga sudahnya. Hitler begitu kuatnya, kalah juga.
Ya, lagi apa? Idi Amin begitu kuatnya sampai orang putih pun mikir dia. Sudahnya mati juga dia. Ya, lagi apa? Jamal Abdul Nasir punya dah kuat sampai membunuh Hasan Al-Banna. Ya, tapi akhirnya jatuh juga dia, mati juga sudahnya. Ya. Tapi kerajaan Allah ada jatuh-jatuh. Sampai bila? Sampai bila. Udah kiamat, orang lain semua dah mati, dia tak mati lagi. Masih kerajaan lagi. Itu lahul mulk walahul hamd. Apa dia? Dan baginya lah segala puji-pujian. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak puji siapa? Puji Allah. Jangan puji Haji Ibrahim. Puji Haji Ibrahim apa jadi? Apa jadi? Sakit hidung Haji Ibrahim tu sampai ke kampung. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung? Mung kembang aja. Yang harus dipuji ya. Jadi lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Apa artinya? Dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia di atas setiap sesuatu adalah amat berkuasa. Ini kita puji Allah Ta'ala. Kita buat aku janji dengan Allah Ta'ala. Getik benar kan? Tengok lepas ini kan, lepas salam tu. Ada tak yang bah. Ini dah kabur ni tak ada lagi. Mana yang tak dengar tu dah. Tengok esok pula. Malam esok, maghrib esok tengok. Lepas salam bah. Tak payah maghrib, subuh esok tengok dah. Lebih-lebih yang tak datang malam ni. Dia tak dengar malam ni. Udah, lepas salam bah. Cuma tu imam saya terang-terang kabur ya. Biarlah berpatut-patutan nak wirid tu ya. Saya pernah kenal tahu tuan-tuan. Singgah di satu masjid semayang subuh. Ya. Dia wirid lah, saya pun tunggu wirid. Bila dah mula dia baca Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaitu wa la yanfa'u jadd minkal jadd. Saya tengok seorang bangkit. Itu doa tu ketika nak tahlil tau. Allahumma la mani'a lima tu bila nak tahlil tu itulah. Seorang bangkit. Lepas seorang. Siapa apa hal dia ni bangkit ni? Rupanya bila dia start tahlil afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia pun pejam mata. Mun ditampilnya tahlil sampai tak berhenti-henti tau. Saya tak kata berapa ribu. Tak kurang daripada 10,000 tu. La ilaha. Saya dengan dia aja. Dia ngadap saya pula tu. Saya punya nak bangkit dah tahu nak ngabur kan tu. Tak kurang daripada 10,000 dah cerah matahari tu. Baru dia berhenti. Patut dia membangkitkan hati saya. Tak ada saya ngabur kan. Tapi saya ngadap dia. Dia pula ngadap saya. Segan rasa nak bangkit. Tunggu jugalah. Ada satu masjid di Perak ni. Ya, satu masjid di Perak. Saya tak sebut di mana. Carilah mana masjid tu. Ini true story ni, pengalaman saya. Jadi itu untuk imam yang tidak berprihatin terhadap makmumnya. Ya. Patutnya prihatin sikit. Kalau dia nak wirid, nak tahlil panjang-panjang, tahlil lah. Tapi lepas tahlil pendek tu, doa lah. Paling panjang pun 100 kali tahlil tu. La ilaha illallah. Boleh lah, boleh tunggu lagi. Ya. Lepas tu, doa lah. Lepas tu orang dah bangkit, orang dah balik, dia sambung balik tahlilnya. Boleh ke tak? Boleh. Ini tak ada memikir orang lain. Itu dia ya teman-teman. Alright. Belum baca kitab lagi. Ini apa nak baca? Lantak ya. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya, ini saya baca aja sekali lagi dulu ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuis perdana. Abu Hurairah tu namanya apa? Apa namanya? Nak retinya bapak kucing, namanya apa? Abdurrahman bin Sakhar, sin kha ra bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Tapi kalau sebut Abdurrahman tak ada siapa yang tahu pun. Tapi kalau sebut Abu Hurairah semua orang tahu ya. Okey, balik ayat ni. Hadis ni ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya melainkan daripada 3 sumber saja, iaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaat daripadanya, dan anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya ya. Ilmu tu biar memberi manfaat. Sebab itu saya suka ngajar. Ya. Seronok ngajar ni, bukan seronok apa?
Takut apa yang kita harapkan kita ajar tu, orang mengambil ilmu tu dan amalnya. Ya? Bila dia amal ilmu yang dia ajar tu, dapat tak saham orang ajar tu? Dapat ke tak dapat? Cuba bayangkan Rasulullah, ilmu yang dia ajar tu, satu dunia mengamalkannya. Dapat tak saham kepada Rasulullah? Oh, apa tak dapatnya ya? Rasulullah tu tinggi benar, ambil yang bawah sikit daripada Rasulullah. Ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, dia ngajar-ngajar tu, ilmu yang dia ajar tu dapat tak kepada orang ramai? Bila orang ramai amalkan, dapat tak dia pahala? Imam Syafi'i tu. Begitu juga Imam Ghazali, begitu juga Imam Hanafi, begitu juga Imam yang lain-lain tu ya. Itu ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu tuan-tuan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, jangan kedekut ilmu. Sampaikan, karena itu perintah Rasul. Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Jangan kedekut tentang ilmu tu. Sampaikan. Kalau orang amalkan ilmu tu, dia dapat saham sekali. Dan ilmu pada dia tu bila dia sampaikan, lekat ilmu tu. Tak ada dia lupa-lupa. Pasal apa? Selalu disebut. Pergi ke Penggalan Pegor sebut, pergi ke Desa Aman sebut ilmu itu juga, pergi ke tempat lain sebut, pergi ke mana-mana pun dia sebut ilmu itu. Itu sebab dia tahu je. Lekat ilmu tu pada dia. Tapi kalau tak ngajar, faham tak? Ilmu tu makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin berkarat. Macam ayat Quran juga, kalau kita tak ada rujuk kepada dia, tak ada latih diri untuk membaca Quran, lama-lama lupa tak? Lupa ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi jangan kedekut ilmu. Yang ketiga, anak yang soleh. Berdoalah supaya dapat anak-anak yang soleh. Keterangan, apabila seorang telah meninggal dunia, terputuslah baginya peluang untuk menambah pahalanya. Tak ada peluang untuk menambah pahala. Sebanyak mana amalan yang telah dilakukannya semasa dia hidup dahulu, maka sebanyak itu sahaja pahala yang akan diterimanya. Dia tidak akan dapat menambah lagi pahalanya, melainkan daripada 3 sumber. Yang ini akan dapat tambahannya. Kalau tidak, tak ada. Tiga sumber, 3 cara, 3 ruang yang dia boleh dapat pahala. 3 sumber yang telah diterangkan dalam hadis di atas. Pertama, sedekah jariah, iaitu segala wakaf yang pernah dijariahkan semasa hidupnya dahulu. Tuan-tuan kalau dengar radio dekat-dekat nak maghrib tu ada tak? Seruan untuk berwakaf. Sebab itu kalau dengar radio Hakim, tahu? Jangan dengar radio untuk koma aja, tak ada. Dengar radio apa? Radio Ikim. Ada seruan untuk berwakaf. Kadang-kadang koni, kadang-kadang koni. Alright. Jadi sedekah jariah, wakaf yang pernah dijariahkan semasa hidupnya dahulu. Seperti mewakafkan tanah untuk kebajikan. Bayangkan orang yang mewakafkan tanah untuk jadi tanah perkuburan. Ada pun 3 ke tanah perkuburan tu. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Pahala untuk siapa? Untuk tuan tanah yang mewakafkan tanah itu. Atau tanah untuk masjid. Wakafkan tanah untuk masjid. Selagi ada masjid tu dan dipakai, diguna, ada orang sembahyang dalam masjid tu, selagi itulah pahala mengalir dalam kubur. Ndak ke tak ndak. Sebab itu jangan kedekut. Bila ada tanah, wakafkan untuk kebajikan. Kalau dah tak pakai, lain-lain dia pakai tanah tu. Dari biarkan naik lalang aja, lebih baik diwakafkan untuk sesuatu kebajikan. Okey. Untuk kebajikan, membina masjid, surau, sekolah, jalan, jambatan dan sebagainya. Apa sajalah. Selama harta benda ini digunakan orang, selama itulah mendapat pahala yang berterusan, yang mengalir masuk ke dalam suratan amal kebaikannya. Sentiasa sampai hari kiamat, dia masih dapat sumber pahala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, iaitu segala ilmu yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Apa saja? Ilmu semayang, ilmu puasa, ilmu nikah, ilmu nuri, ilmu ilmu nasyid dan sebagainya. Yang memberi manfaat, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir. Tengok tu yang ngajar tafsir tu Ustaz Azmi Ghazali. Ya tak? Dia ngajar tafsir. Faham ke tak? Dia ngajar, faham ke tak?
Kita kalau faham, jangan tuang dia ngajar tu. Dia tafsir Quran, boleh faham Quran. Pahala dapat tak dia? Dapat pahala baginya. Itu dia. Begitu juga yang lain tu, yang ada nama-nama tu. Jangan pilih-pilih ustaz. Yang ni pergi, yang ni tak nak pergi, yang ni pergi. Jangan. Bila ilmu yang bermanfaat diajarnya, kita apa? Kita hayati majlis ilmu itu. Dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama ilmu itu masih lagi dikembangkan dan dipelajari turun temurun, selama itulah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala. Itu saya kata tadi, Imam Ghazali pahalanya mengalir tak sampai sekarang. Dianya ada lagi ke dalam dunia ni. Sudah tak ada, tapi pahala masih mengalir. Imam Ghazali berapa buah kitab di karangnya. Yang terkenal sekali namanya Al-Um, selain daripada itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu berjuta-juta orang bacanya. Dan tutup guru pun berjuta-juta dia ngajar kitab itu di masjid-masjid dan di surau-surau. Dapat tak pahala kepada dia? Dapat. Itu Imam Al-Ghazali. Begitu juga yang lain, Imam Nawawi, hadis itu. Hadis 40 Imam Nawawi itu. Berapa juta tempat masih mengajar lagi hadis daripada Imam Nawawi. Hadis 40 nama kitabnya, Matan Arba'in. Sikit hebat. Sampai bila-bila, sampai hari kiamat mengalir pahala itu kepada dia. Kemudian apa lagi? Masih lagi dikembangkan dan dipelajari turun temurun. Selama itulah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapat pahala yang berterusan, yang akan dimasukkan ke dalam catatan amalan kebaikannya. Akan dicatat kebaikan bagi dirinya. Begitu pula halnya seorang yang mengarang kitab yang bermanfaat. Ia akan mendapat pahala yang berterusan selama mana kitab tersebut dibaca dan dipelajari oleh orang lain. Tapi biar kitab tu memberi ilmu yang bermanfaat. Jangan kita ngajar macam mana orang nak nari, ngajar macam mana nak main bola, itu tak adalah. Biar ilmu yang boleh diamalkan, yang memberi manfaat, memberi kebaikan kepada individu atau masyarakat. Okey, yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua ibu bapaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu kita pernah derhaka kepada ibu bapa pun, kalau kita sentiasa mendoakan kepada kedua mereka sekarang ni, asal berdoa untuk ibu bapa. Jangan lepas. Asal berdoa, doa untuk ibu dan bapa. Walaupun dulu pernah derhaka kepada ibu dan bapa, tapi kalau anaknya sentiasa berdoa, anaknya itu dikira dalam amal soleh. Jadi anak yang soleh. Walaupun dulu dia anak derhaka, tapi bila dia sentiasa sering berdoa untuk kedua ibu bapanya, jadi Allah golongkan dia ke dalam golongan anak-anak yang soleh. Ini adalah kitab ni. Bukan dia longok-longok ni. Adalah kitab namanya Syairus Salikin. Cek gitu ya. Dia dapat golongan dari golongan anak-anak yang soleh. Walaupun dia dulu pernah derhaka kepada Allah Ta'ala, derhaka kepada ibu dan bapaknya, dia dikira dicap sebagai anak derhaka sebelum itu. Tapi apabila dia sering berdoa untuk ibu dan bapaknya, ditukar kepada jadi anak yang soleh. Jadi jangan lupa tuan-tuan, apa saja aktiviti, apa saja function, apa saja upacara, bila dijemput kita berdoa, jangan lepas doa untuk kedua ibu dan bapa. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, atau yang seumpamanya. Bukan mesti bunyi itu, yang seumpama, yang maksudnya begitu. Itu anak yang soleh. Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap ibu bapa. Tak dapat anak yang soleh, dapat anak bubuh nama soleh. Dah soleh itu ya, gitu kan? Kena didik daripada dalam buayan lagi, yang sebenarnya bukan dari dalam buayan, daripada memilih jodoh lagi. Itu nak dapatkan anak yang soleh, daripada memilih jodoh. Tapi jodoh dah ada, mana nak buatnya ya? Jodoh dah ada. Kalau tak dapat isteri yang soleh apa? Sudah ada, mana nak buatnya? Simpan jugalah. Kalau tak lagi, kahwin seorang lagi, ya pergi solehnya. Dah marah menyolah mati dah main wang. Kok dapat isteri yang soleh apa lagi lepas tu? Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap ibu bapa. Namun di mana datangnya buah kelapa
kalau yang ditanam itu benih buah pinang. Faham ke ni? Bila nak dapat buah kelapa tapi dia nanam buah pinang jadi benihnya, dapat ke buah kelapa? Dia hendak teroyan, dapat buah teroyan. Dia nanam rambutan, dapat ke teroyan? Jadi hendakkan buah kelapa, tanamlah benih kelapa. Hendakkan anak yang soleh, bapaknya kena soleh dulu, maknya kena solehah dulu. Itu sebab nyuruh anak ke masjid, ke surau. Jangan mat pergi ke surau, pergi ke masjid. Itu tak betul. Jangan nyuruhnya mat, mari kita ke masjid, mari kita ke surau. Jangan nyuruh aja, kita buat dulu. Biar dia jadikan kita sebagai contoh. Baru dia hormatkan kita. Ini tak. Kalau kita melarang seorang pun, dia buat dulu. Baru melarang. Ya, mat, jangan merokok. Dia di jarinya ada apa? Ada rokok. Pul. Mat, tak usah merokok. Pul. Hendak ke dia dengar cakap kita? Apa balasnya? Apa balasnya? Mat, kamu jangan merokok tahu tak? Antara itu pul. Apa balasnya? Apa cakap dia? Apa pun merokok, abah pun merokok, ayah pun merokok. Apa nak jawab? Jadi apa yang kita nak larang, jangan dibuat dulu. Biar jadi contoh ya. Rasulullah saya dah cerita sini ni. Pernah seorang bapa nukung anaknya pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ubat sakit mata? Anak saya ni sakit mata. Kita pernah dengar kan ni? Udah ya, tapi bukan ada baru-baru ini, tapi bila saya dah ceritakan hari ni. Apa ubat sakit mata ya Rasulullah? Anak saya ni sakit mata benar ni. Rasulullah pun tengok budak tu. Tak apa lah. Minggu depan baru datang. Nanti saya akan kabarkan ubat ni. Minggu depan tu datang dia. Ya Rasulullah, janji nak kabar ubat sakit mata tu. Apa ubatnya ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, jangan makan benda-benda manis. Jangan makan manis. Nanti baiklah sakit mata anak kamu tu. Apa kata bapak budak tadi? Kalau itulah ubatnya ya Rasulullah, apa yang teruk nunggu sampai seminggu? Kabar kalau kejap-kejap itu dah baik dah mata anak saya ni, kata dia bapak tu. Kata Rasulullah senyum macam dia. Mana boleh aku ngabarkan ubatnya pada masa itu. Kamu datang masa bertanya kepada aku tu, aku baru lepas makan tamar. Tahu ke tamar? Komen. Aku baru lepas makan komen. Manis lagi air liur aku. Macam mana aku nak melarang kamu jangan makan benda-benda manis? Hari ni aku puasa, tak ada manis lagi air liur aku. Sebab itu aku larang kamu dah boleh makan benda-benda yang manis. Begitu ke? Kita suruh. Ada Rasulullah kata ya, itu dia. Sebelum dia melarang, dia dulu tinggalkan perkara yang dilarang itu. Kita tidak melarang orang ni, tapi kita buat. Okey. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap ibu dan bapa. Namun di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu adalah benih pinang. Insan soleh tidak dapat dilahirkan dengan didikan yang toleh. Toleh itu artinya buruk ya. Zaman kita ni zaman soleh ke zaman toleh? Zaman toleh namanya tahu. Zaman dulu dipanggil salafus soleh. Zaman orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh. Zaman kita ni nama apa? Halafut toleh. Halaf yang kemudian toleh-toleh belaka. Iya ke tak ni? Iya ke tak? Mana ramai dalam dunia hari ni? Yang kapio ke yang beriman? Yang kapio. Dia kalangan orang beriman. Mana ramai? Yang mayang ke yang nengok wayang? Yang nengok wayang. Mana ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Yang terdedah. Dah maaf boleh saya sebut terdedah tu nengok demel pula. Seolah-olah demel yang terdedah jadi demel dah ya. Lagi mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Yang jahat. Lagi mana ramai? Yang warak ke yang wakra? Itu namanya apa? Halafut oleh. Halaf tu kemudian, oleh itu yang jahat-jahat belaka. Yang buruk ya, yang jauh dari nilai-nilai agama atau diasuh oleh suatu lingkungan yang tidak sehat. Insan soleh adalah buah dari didikan yang berterusan dan pembinaan yang bersusun rapi, yang tersusun rapi.
ia merupakan hasil daripada kegigihan ibu bapa. Hasil daripada kegigihan ibu bapa, guru dan lingkungan yang sihat dan suasana yang membina, yang dapat menghantarkan anak tersebut ke pintu gerbang ketaatan. Anak itu akan jadi taat nanti insya-Allah. Cubalah kita berfikir sebentar. Adakah salah satu di antara 3 perkara di atas yang telah kita lakukan? Kalau belum, apa kata? Maka berusahalah, dan kalau boleh himpunkan ketiga-tiga perkara itu sekaligus. Kalau boleh biar 3-3 sekali. Sedekah jariah pun ada, ilmu yang bermanfaat pun kita sampaikan, anak-anak yang soleh pun ada mendoakan bagi kita. Apa panjang mana tu? Habislah tu. Saya dah ngajar 1 jam 5 minit 45 saat. Ya. Dah panjang mana? Patut dia dah lengur. Mula bersila betul, selemput betul, sila balik. Udahlah tu, dah. Tak ada banyak cerita lagi, tak ada cerita lagi. Okay, that is all for tonight. Any objection?